Hai, selamat datang ke channel Ticerita. Kali ini kita akan bersama-sama dalam tutorial menjawab kertas soalan STPM semester 1. Jom. Tutorial Ticerita pada kali ini adalah berkaitan dengan kemahiran untuk menjawab ataupun menguasai kertas STPM Sainsukan 966 Palang 1. Peperiksaannya akan berjalan pada 22 Februari 2021 bersamaan hari Isnin, yaitu pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari. Dan saya harap pelajar-pelajar sekalian supaya bangun lebih awal, walaupun peperiksaannya lewat pukul 11 pagi, tapi ada kes-kes tertentu di mana ada calon ataupun pelajar yang terlajak bangun sehingga lewat untuk sampai ke college dan duduk peperiksaan tersebut. Jadi berhati-hati, sentiasa ingatkan diri supaya lebih baik Anda datang awal ke college berbanding dengan menunggu sehingga saat akhir. Oke, untuk kali ini kita andaikan seperti papan sasaran panah ini, kita akan berada pada kawasan target, ya. So kita mesti berada di kawasan ini. So kawasan ini biasanya untuk grade A, grade A minus, ya. So kalau boleh, tujuan kita pada kali ini adalah untuk menguasai kemahiran untuk etek soalan supaya kita dapat markah yang memuaskan ataupun markah yang baik di dalam peperiksaan nanti. Oke, yang ini ialah ditunjukkan skala markah yang digunakan oleh kolej kita, Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Ini sebagai panduannya, dan setiap kolej ataupun sekolah atau pusat tingkatan 6 dia menggunakan skala yang berbeza-beza bergantung kepada keputusan pihak kolej ataupun pusat tingkatan 6 masing-masing. So kalau kita lihat di sini, apa yang ingin saya tunjukkan di sini ialah berkaitan dengan perbezaan markah. Kalau kita lihat, perbezaan antara dua ini hanyalah satu markah. Tetapi kalau kita lihat 29 markah ini, dia berada di kumpulan lulus sebahagian. Manakala yang beza satu markah sahaja dari dia tadi, dia di kumpulan lulus penuh. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa satu markah itu adalah sangat-sangat penting. Dia sangat penting, sangat bermakna untuk Anda meletakkan Anda di grade mana. Kita bagi satu contoh lagi, contohnya ini, bezanya satu markah, tapi yang dapat 74 markah ini dia berada di kumpulan A minus, sedangkan yang beza satu markah sahaja dari dia sudah berada di kumpulan grade A. So semua pelajar kena berhati-hati dan sentiasa mengingatkan diri masing-masing bahwa satu markah itu adalah amat bermakna. Kita lihat dan imbas kembali bab-bab yang telah kita pelajari sepanjang semester 1, yaitu terdiri daripada 4 bab sosiologi sukan, pengurusan sukan, kesenggangan dan rekreasi, serta pemakanan sukan. Kalau kita lihat bab 1 hingga bab 3 ini, kebanyakan soalannya
kita boleh jawab dengan pemikiran yang logik ataupun relevan. Sedangkan pada bab yang keempat, yaitu pemakanan sukan, dia lebih kepada fakta, sebab di bahagian bab 4 ini banyak istilah-istilah saintifik yang berkaitan dengan kita punya anatomi dan juga fisiologi. So mendengar ini pun ada pelajar yang sudah rasa fobia. Oke, walau bagaimanapun kalau kita lihat 3:1 masih menang kan, maknanya kita masih boleh kekal ataupun momentum kita pasti akan tetap berada di tempat yang prestasinya baik. Kita lihat bab 1 nih yang dibawa tajuk sosiologi sukan, terdiri daripada 5 subtopik, dan saya sangat percaya semua sudah menghabiskan bab 1 hingga bab 4 dalam semester 1, dan mungkin ini adalah pusingan kedua untuk Anda sesi ulang kaji kembali. Oke, bab yang kedua terdiri daripada 6 subtopik. Dan subtopik yang ke-6 ini yaitu pengurusan pertandingan sukan. Ini merupakan amali wajib, amali 1 kamu, yaitu menganjurkan ataupun mengurus satu permainan ataupun pertandingan ataupun permainan. Ini ialah amali wajib yang mesti diselesaikan, karena markanya akan dimasukkan di dalam marka kertas 4 Anda. And then bab yang ketiga ini terdiri daripada 6 subtopik juga, dan kita lihat di subtopik yang ke-6 ini juga adalah amali wajib untuk semester 1, yaitu perkemahan 3 hari 2 malam, yang kita akan selesaikan 2 amali ini dalam semester 1. Dan bab yang terakhir ialah bab 4. Bab 4 ini semua berkaitan dengan pemakanan, yaitu mengenali sistem pencernaan, pengelasan nutrien, piramid makanan, kepentingan pemakanan khususnya untuk atlet ataupun ahli sukan, pengambilan makanan dalam sukan, maksudnya timing bila, keperluan air, dan juga penokok diet ataupun dietary supplement. Oke, yang ini kita perlu ketahui konstruk soalan untuk STPM Sains Sukan. Dia terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdiri daripada 4 soalan struktur yang Anda perlu jawab semua. Jangan biarkan kosong. Jawab semua tempat-tempat kosong yang telah disediakan. Dan ini membawa 30 markah untuk Anda. Sementara itu bahagian B terdiri daripada 3 soalan esei, dan Anda dikehendaki menjawab 2 soalan wajib yang membawa 30 markah. Dan dalam arahan kertas soalan Anda dinyatakan bahwa Anda boleh menjawab ketiga-tiga soalan ini, tetapi hanya 2 soalan atau jawaban yang terbaik sahaja yang akan ditanda atau disemak. Jadi berhati-hati untuk pelajar yang menjawab ketiga-tiga soalan. Pastikan susunan jawaban Anda 2 yang terbaik itu disusun di bahagian atas. Untuk bahagian esei pula, untuk bahagian soalan struktur, yaitu karena dia terdiri daripada 4 soalan dan kita ada 4 bab,
maka setiap bab itu akan keluar satu soalan. Satu soalan dari bab sosiologi, sukan, satu soalan daripada bab pengurusan sukan, satu soalan lagi daripada kesenggangan dan rekreasi, dan satu lagi daripada pemakanan sukan. Dan ini akan membawa 30 markah. Bermakna ada 2 soalan yang membawa 8 markah dan 2 soalan lagi 7 markah. So kita tidak tahu mana yang 7 markah, mana yang 8 markah. Dan untuk soalan esei pula, karena kita ada 4 bab, 1, 2, 3, 4, 3 soalan esei sahaja yang akan keluar dari mana-mana bab ini. Dan Anda hanya menjawab 2 soalan sahaja yang wajib untuk disemak, yang membawa markah 30. So kalau kita lihat tadi, kalau bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 untuk esei dan juga untuk struktur, kita akan dapati di sini bab 1 ada semua soalan kan. Sini katalah kita ambil soalan struktur paling minima 7 markah. Paling minima 7 markah. And then esei 15 markah. 15 markah. Jadi kita dapati sekurang-kurangnya satu bab itu dia akan membawa 22 markah, ataupun paling minima 7 markah jika tidak ada soalan esei. Okay, kita boleh lihat di dalam analisis soalan nanti ya. Untuk menjawab soalan ini kita perlukan kemahiran yang paling penting dan paling asas, ialah Anda mesti faham kehendak itu kata tugas. Kata tugas contohnya apa? Jelaskan, nyatakan, terangkan. Ini adalah contoh kata tugas. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan kadang dia minta 2 faktor, contoh kan, ataupun 3 kaedah, ataupun 4 sebab. Kita tidak tahu. Ini ialah kehendak soalan. Dan selepas kehendak soalan, dia akan ada hint soalan itu. Contohnya 2 faktor integrasi, 2 faktor yang menyebabkan atlet lesu. Jadi itu ialah hint. And panduan markah. Panduan markah itu merujuk, biasanya dikaitkan dengan kehendak soalan. Contohnya kalau dia minta 3, maka dia bagi 3 markah. Sentiasa melihat pada panduan markah juga. Selepas Anda menguasai 3 ini, tahu apa kehendak kata tugas, tahu itu kehendak soalan, dan tahu panduan markah di hujung, maka Anda perlulah menguasai teknik menjawab dengan baik. Kebanyakan soalan ataupun kebanyakan pelajar membiarkan dia punya kertas jawaban kosong. Jadi ada beberapa soalan di sini. Satu, mungkinkah dia tidak faham soalan? Atau mungkinkah dia tidak ada penguasaan konten topik itu? Kalau yang nomor 1 ini oke, maknanya dia boleh teliti kata tugas, dia boleh kehendak soalan, panduan markah dia tahu, maknanya yang ini bukan masalah. Jadi dia akan jadi masalah di sini.
penguasaan topik. Sebab itu, apabila Anda sudah paham bagaimana menjawab, penguasaan topik itu sangat penting. Maksudnya, kamu tahu apa-apa kandungan di dalam sesuatu topik. Contoh kalau sosialisasi sukan, apa yang Anda perlu tahu di dalam topik, subtopik sosialisasi. Ataupun dia sebut sistem pencernaan. So, kamu mesti tahu apa benda-benda yang perlu Anda tahu di dalam sistem pencernaan. Oke, so ini ialah bahagian teknik lah. Banyak lagi teknik yang lain yang mungkin yang selalu Anda dengar juga daripada subjek-subjek lain. Contohnya seperti tulisan. Tulisan Anda haruslah kemas dan boleh dibaca. Jangan macam tulisan dokter. And then yang kedua ialah cara penyampaian jawaban. Ini semua berkaitan dengan teknik. And then yang ketiga adalah penggunaan istilah. Kita sepanjang semester 1 ini sudah belajar istilah-istilah di dalam sains sukan, maka kita gunakan istilah itu. Kita jangan lagi guna istilah yang biasa dengar di kampung-kampung ataupun zaman nenek moyang kita, kan? And then yang keempat, mungkin juga kamu punya penggunaan petaminda. Penggunaan petaminda juga dibolehkan ya di dalam menjawab soalan. Oke. Kita lihat analisis kata tugas yang digunakan sepanjang dalam kertas STPM semester 1 ini daripada 2013 hingga 2020. Ada beberapa kata tugas yang populer, yaitu yang pertama ialah nyatakan. Nyatakan adalah yang paling banyak kita lihat di sini, 59 kali digunakan daripada 129 item. 129 maksudnya ini ialah soalan itu. Contohnya kalau soalan 1 kan dia ada pecahan soalan E, soalan B, soalan C. So daripada 2013 hingga 2020 ada 129 item semuanya, dan daripada 129 itu ada 59 soalan yang menggunakan kata tugas nyatakan. So nyatakan ini paling senang. Jawaban kamu perlu bagi dengan ringkas dan padat, dan tidak perlu ada ulasan ataupun hujah. Selain daripada itu, dalam kumpulan kata tugas nyatakan ini juga kata tugas apakah dan berikan, di mana berikan juga agak banyak, 12 daripada 129 soalan tadi, apakah 8 kali. And then kata tugas yang lain seperti jelaskan dan terangkan, tapi terangkan ini setakat ini belum ada dalam semester 1. Dalam semester 2 atau semester 3 ya ada. Sejelaskan ada 20 kali. Sejelaskan ini ialah jawaban yang kamu bagi mestilah dalam bentuk jawaban yang memberikan sebab, dan juga kamu kaitkan dengan sedikit teori mengikut konteks soalan, mengikut kehendak soalan itu. Contohnya ini adalah berkaitan dengan pemikiran yang logik ataupun relevan. Yang relevan. Itulah sebabnya disebut sebagai penyataan takulan, yaitu kita ada pertimbangan atau penilaian jawaban yang logik ataupun relevan. And then paling baiknya ialah bila jelaskan ini kamu kaitkan dengan teori yang berkaitan dengan sains sukan
and then perihalkan 10 kali. Bagaimana menjawab dengan menggunakan kata tugas perihal ini? Perihal ini biasanya menyatakan perkara utama ataupun kehendak soalan itu. Contohnya 4 kaedah, dia minta 4 kaedah, jadi kamu kena memerihalkan kaedah itu. Walau bagaimanapun panjang penyataan atau perihalan Anda itu adalah biasanya dikaitkan dengan panduan marka. So kalau perihalkan 2 and then 2 marka, maka satu penyataan itu sudah cukup atau memadai untuk 1 marka. Tapi kalau perihalkan 2 tapi dia kasih 2 tapi dia kasih 4 marka, bermakna kamu kena bagi sekurang-kurangnya 2 perihalan untuk 1 kehendak soalan tadi. Oke. Seterusnya yang digunakan sepanjang semester 1, kata tugas senaraikan. Senaraikan 5 kali. Kalau senarai paling senang lah bila mungkin dalam bentuk senarai, macam kalau kamu pergi kedai mau membeli barang, mau beli ikan, mau beli sayur, mau beli daging, kamu hanya senaraikan dalam bentuk senarai, ya. And then cadangkan ini 3 kali. Cadangan ini ialah berdasarkan idea sendiri, tapi idea itu haruslah yang relevan ataupun logik, dan juga cadangan untuk menyelesaikan masalah, yaitu berdasarkan kehendak soalan. Takrifkan 3 kali, yaitu memberikan satu penyataan yang setara. Maksud penyataan yang setara di sini ialah memberikan maksud, memberikan definisi ataupun konsep. So, ia sama dengan berikan maksud, apakah definisi atau konsep, sama dengan takrifan. Seterusnya ialah kata tugas huraikan. Ini semua yang teacher tulis di sini ini semua yang pernah digunakan di dalam kertas STPM semester 1 untuk sains sukannya. Huraikan yaitu penjelasan tentang perkara utama ataupun kehendak soalan, itulah dia mintakan ada 6 kali. Dan biasanya panjang huraian itu juga adalah berdasarkan panduan marka. Ada yang huraikan 4, contohnya huraikan 4 tapi marka dia 8. Maknanya ini perlu ada, kalau 8 ini perlu ada 1 fakta dan 1 huraian. Tapi kalau sekiranya huraikan 4 tapi hanya 4 marka, maknanya bukan fakta. Tiada fakta. Terus kamu terus kepada huraian. Terus kepada huraian. Yang ini 1 fakta dengan 1 huraian. Oke, untuk bincangkan ini ialah kamu memberikan fakta dan mengaitkan dari sudut pro dan kontranya, yaitu baik dan buruknya ataupun persamaan dan perbezaannya. Sepanjang 2013 hingga 2020 ada 2 soalan yang pernah keluar menggunakan kata tugas bincangkan. Mengapakah? Setakat ini baru sekali. Mengapakah ini kita berikan perihalan atau penjelasan dan sebab ataupun hujah bagi sesuatu perkara ataupun kehendak soalan itulah. Dan yang terakhir ialah
bahagian sediakan bina bagaimanakah. Kata tugas sediakan bina jadwal bagaimanakah. Untuk sediakan dengan jadwal ini masing-masing sekali keluar. Kalau tidak silap bahagian bina jadwal ini dia suruh kamu bina jadwal pertandingan untuk kala mati. Dan kebanyakan kalau dalam sains sukan ini, kalau bina jadwal, kalau bukan piramid makanan, jadwal pertandingan lah, sama juga dengan sediakan. Bagaimanakah ini ialah jawaban yang diberikan itu dengan mengaitkan keadaan. Contohnya kalau seorang pelari yang pergi bertanding tetapi tercungap-cungap bila di hujung larian. Kenapa? Jadi mungkin dia kelesuan, tidak cukup tenaga. Bagaimana? Jadi kamu kena kaitkan jawaban kamu dengan situasi tersebut. So setakat ini 3 kali lah keluar kata tugas bagaimanakah. Oke, dalam slide yang ini pula adalah analisis item STPM sejak 2013 hingga 2020 mengikut 4 bab, yaitu sosiologi sukan, pengurusan sukan, kesenggangan dan rekreasi, serta pemakanan sukan. So, kalau kita lihat di sini untuk sosiologi sukan, macam mana kita mau baca ini jadwal nih kan? Untuk pengenalan sosiologi sukan, ini biasanya dia tanya berkaitan dengan konsep main, konsep sukan, atau konsep permainan, ataupun ciri main, ciri sukan, atau ciri-ciri permainan. Perbezaan antara ketiga-tiga itu dibawa pengenalan sosiologi sukan. So, kalau kita lihat sepanjang 2013 hingga 2020 tahun lepas, sudah 3 kali keluar dalam soalan esei dan 2 kali keluar dalam soalan struktur. Sukan dan sosialisasi, sukan dan sosialisasi yang berkaitan dengan proses sosial. Contoh sosialisasi ke dalam sukan atau sosialisasi menerusi sukan. So, kalau kita lihat sudah 3 kali keluar dalam soalan esei dan sebanyak 4 kali keluar dalam soalan struktur. Sukan dan integrasi kaum setakat ini baru sekali keluar. So, agak lama sudah kan tidak keluar? Mungkinkah? Tidak pasti. Sukan dan gender 1 kali keluar dalam esei dan 2 kali keluar dalam soalan struktur sejak 2017. So, dari 2018 kita belum jumpa lagi balik. Dan sukan dan ekonomi ini yang paling lama. Soalan esei pada tahun 2014 dan sampailah kini belum ada. Untuk bab yang kedua, pengurusan sukan, kalau kita lihat soalan biasanya keluar dalam soalan 6. Tengok soalan 6, soalan 6, soalan 6, soalan 6. Untuk esei hanya 2 kali saja tidak keluar soalan dalam soalan esei, yaitu pada tahun lepas dan pada tahun 2014, di mana dia keluar dalam soalan kesenggangan dan rekreasi. Tapi setakat ini kalau kita lihat analisis ini, dia dalam soalan 2 dan soalan 6. Kalau bab 1, soalan 1 dan soalan 5. Untuk bab 3, kesenggangan dan rekreasi, dia dalam soalan struktur setiap tahun lah pasti keluar soalan struktur 3 kali,
Tapi untuk soalan esei setakat ini baru 2 kali keluar ya, tahun lepas, yaitu tajuk konsep kesenggangan dan rekreasi, dan tahun 2014 yaitu faedah penglibatan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Dan yang terakhir bab 4 daripada 7 subtopik ini, soalan yang keluar adalah soalan 4. Of course ya, ini sudah pasti ya, soalan 4 pasti keluar untuk bab 4. Setakat ini untuk soalan struktur sistem pencernaan tahun lepas keluar sekali, pengelasan nutrin 3 kali keluar dan esei 2 kali, piramid makanan 2 kali soalan esei, and then kepentingan pemakanan sukan sudah keluar 2018 soalan esei, dan selepas itu tidak ada sudah kan. And then pengambilan makanan dalam sukan sekali soalan esei dan 2 kali dalam soalan struktur. Keperluan air 2 kali dalam soalan esei, 1 kali dalam soalan struktur. Dan diet, penokok diet ini sekali esei dan sekali strukturnya ini, dan sudah agak lama. So kalau kita lihat di sini contoh-contoh nih, contoh perkemahan ini kan sudah agak lama kan tiada keluar, dan juga pengurusan risiko, pengurusan pertandingan sukan, ataupun fungsi pengurusan sukan ada, kita boleh lihat dalam analisis tersebut. Okey, untuk tutorial kali ini kita akan bincangkan khusus untuk membincangkan soalan untuk STPM 2018. Okey, daripada soalan 1 hingga soalan 7. Soalan 1, di sini kita boleh dapati beberapa kata tugas seperti yang telah kita bincang di dalam slide yang lebih awal tadi. Okey, soalan pertamanya berikan. So ini berikan ialah kata tugas. 4 faedah sukan ini ialah kehendak soalan. Dan 4 ini ialah panduan markah. So, kata tugas, kehendak soalan, dan panduan markah, yaitu penting apabila membaca soalan. 3 perkara ini Anda perlu tahu. Dan untuk kehendak soalan itu perlu mengetahui apa hint kehendak soalan. So di sini hint ialah membantu integrasi kaum. Untuk soalan kedua, kata tugas nyatakan, dan 4 kesan dominasi kaum ini ialah kehendak soalan. Panduan markah, ini panduan markah, dan hintnya di sini ialah 4 kesan untuk kehendak soalan, dominasi sesuatu kaum itu sebagai dia punya hint. So bagaimana menjawab soalan nih? Berikan dan nyatakan kan. Soalan 1 nih berikan, kata tugasnya berikan. Kehendak soalan tadi apa? 4 faedah. 4 faedah, 4 faedah sukan. Hintnya ialah integrasi kaum. Dan panduan markanya ialah 4 markah. So, untuk menjawab berikan, kamu hanya berikan jawabanlah, senaraikan
terus bagi soal jawaban kamu dengan menggunakan keperluan berikan. So, yang pertama, meningkatkan semangat patriotisme semua kaum. Jadi, kita kena kaitkan dengan integrasi kaum. Dalam jawaban kamu ada semua kaum. So, faedah yang pertama, meningkatkan semangat patriotisme. So, di sini kamu akan mendapat jawaban. Karena dia minta 4, yang kedua, faedah yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. So, kamu dapat markah di sini. Ataupun meningkatkan perpaduan semasa aktiviti sukan. Yang ketiga, memupuk sikap bertolak ansur. So, ini kamu dapat markah dari sini. Meningkatkan kemahiran sosialisasi. Sosialisasi maksudnya ialah kemahiran untuk berinteraksi ataupun proses interaksi di dalam sukan. So, kamu dapat jawaban di sini. So, kamu dapat 4. 1, 2, 3, 4. So, bolehkah jawab 5? Kalau sekarang ini NPM, kalau dia minta 4, dia hanya sediakan 4 garisan. So, sekiranya Anda tidak yakin dengan jawaban yang mana-mana satu jawaban Anda di sini, bolehlah tambah 1 sahaja ya, jangan tambah melebih-lebih hingga sampai habis ruang untuk jawaban soalan yang seterusnya. Okay, and then soalan yang kedua tadi ialah dia minta kesan, kan, nyatakan kata tugas nyata, kehendak soalan 4 kesan. Ini kehendak soalan. Kesan apa? Hintnya ialah dominasi kaum. Ini hintnya. Dan panduan markanya ialah 4. So, nyata sajalah. Nyata saja. Okey, menyebabkan dominasi kaum dalam sesuatu sukan ataupun berlaku, kamu boleh tulis berlaku polarisasi. And then yang kedua, prestasi tidak dapat ditingkatkan ataupun kemajuan sukan terbantut. Kenapa? Sebab yang daripada etnik lain yang mungkin lebih baik disisihkan karena terlalu mendominasi sesuatu sukan. Proses sosialisasi terhalang. Okey, ini 1 markah. Berlaku diskriminasi, iaitu pilih kasih. Jadi kamu akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. Soalan yang kedua pula daripada bab 2, ini daripada bab kedua. Bab kedua, nyatakan 4 langkah penyelesaian. Okey, nyata ini kata tugas. 4 langkah penyelesaian ini kehendak soalan. Penyelesaian apa? Penyelesaian masalah yang berkesan dalam pengurusan sukan. So, hintnya di sini. Panduan markanya 4. Soalan yang kedua, berikan kata tugas 3 faktor kehendak soalan, and then apa yang dia perlu, faktor yang mempengaruhi penyelesaian masalah. So, ini dia punya hint, 3 markah. Jadi nyatakan dan berikan. Untuk soalan yang pertama tadi nyata saja, kan, 4, nyata 4. So, biasanya langkah penyelesaian ini ialah seperti yang rutin atau yang biasa, logik lah. Ini yang lebih logik, sebab dalam masalah ataupun jalan penyelesaian
pada kes-kes yang lain selain pengurusan sukan pun kita akan guna prosedur yang sama. Kenal pasti masalah, pilihan penyelesaian. Ya, banyak pilihan ini, ada banyak pilihan. Lepas itu di sini pula ialah pilih. Ini dia pilih, daripada banyak-banyak dia pilih satu, and then lepas pilih baru dia laksanakan. So dia minta 4 kan, kenal pasti dulu, baru pilih, cari apa pilihan yang ada, kemudian baru pilih, dan yang dipilih itu yang dilaksanakan. So sama juga macam kita memilih baju. Hari ini mau pakai baju apa, masalah dia mau jumpa girlfriend nih kan, jadi mau pakai baju apa, masalah tuh memilih baju. Lepas itu dia buka dia punya wardrobe, pilih ada banyak baju, mana nih ya, pink kah, merah kah, kuning kah, dia tidak tahu mana satu mau dipilih. Akhirnya dia buat keputusan, hari ini saya mau pakai warna pink. Jadi dia laksanakan, maknanya dia bila pergi berjumpa dia pakai baju pink. Wah, sama pula kebetulan girlfriend pun pakai baju pink. Oke, soalan 2B tadi, 3 faktor. Berikan kata tugas, 3 faktor kehendak soalan, dan juga panduan marka ada di sini. Tapi faktor apa nih? Mempengaruhi penyelesaian masalah. So dia di sini. Jadi kalau dalam mempengaruhi penyelesaian masalah nih biasanya berkaitan dengan kemahiran pengurus kan, sebab ada masalah. Jadi mesti berkaitan dengan kemahiran seorang pengurus sukan. So kalau kemahiran, terus ingat kita ada 3, 1, 2, 3 faktor kan, dia minta 3. Jadi terus ingat 3, dapat ini 3, oke, cukup. Ataupun kamu boleh tambah dengan situasi ataupun faktor lain, contohnya pengaruh pesekitar ataupun jenis personality, atau dia berkarisma kah, atau ciri-cirinya kah, tabiatnya. Oke, soalan yang ketiga daripada bab 3, yaitu kesenggangan dan rekreasi. Yang ini ada 3 pecahan soalan, nyatakan 3, nyatakan. So ini dia minta 3 kata tugas, kehendak soalan, panduan marka pun 3. So sama juga sini, nyatakan 3 cara, nyatakan 2 faktor. So panduan marka. Mudah kan? Untuk sains sukan ini lebih mudah. Oke, kita lihat yang pertama, 3 sebab mengapa pihak berkuasa tempatan menyediakan. Ini pun logik, boleh dijawab dengan logik. Kenapa ada kita punya ini semua taman rekreasi, kenapa ada taman permainan, kenapa ada tempat hiking, contoh. So ini logiknya ialah menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Lepas itu yang itu merupakan tanggung jawab sosial pihak berkuasa tempatan. Siapa pihak berkuasa tempatan nih? Contohnya kalau di Kota Kinabalu kalau di Kota Kinabalu kita ada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Kalau daerah-daerah yang lebih kecil, contohnya contohnya Kota Belud, Kota Belud itu majelis daerah. Ini ialah pihak berkuasa tempatan. Itu tanggung jawab dorang tuh untuk kasih cantik landscape, sediakan kemudahan dan prasarana, and then sebab yang lain ialah supaya lebih cantik, dan dalam masa yang sama juga kita memelihara persekitaran.
Dia minta 3, cukuplah 3, 1, 2, 3. Ekstra tak perlulah kan. Soalan 3B nyatakan 3 cara juga. 3 cara bagaimana memupuk sikap bertanggung jawab. Nah, ini vandalisme lah nih kan. So, kata tugas, kehendak, panduan marka. So, contohnya mengadakan campaign kesadaran keempunyaan atau sense of belonging. Menyediakan papan tanda pada lokasi yang strategik. Ini 3 cara lah. Mengadakan penguatkuasaan atau denda. Kalau buang sampah kita denda. Contoh RM 500. Tidak pakai mask denda 1.000. Contoh penguatkuasaan. And then yang ketiga tadi, nyatakan 2 faktor yang perlu dipertimbangkan kalau merancang penyediaan kemudahan. Jadi panduan markanya 2. So, yang pertama, kalau pihak di BKK mau bina ataupun menyediakan prasarana, yang pertama dia kena fikir itu mungkin budaya masyarakat di sekitar situ yang memang suka untuk bersukan, ataupun bila membina atau merancang kemudahan rekreasi, pastikan ada kemudahan untuk pengguna yang kurang upaya. And then faktor lain yang dipertimbangkan ialah mungkin kosnya, sumber dari mana dapat duit, ataupun kedudukan ekonomi daerah ataupun negeri sekarang macam mana. So, itu semua adalah faktor-faktor yang perlu difikirkan atau dipertimbangkan. Oke, soalan yang keempat, dia bagi 1 menu yang diambil oleh seorang atlet remaja. Dia lari sejauh 10 km nih latihan dia. So, dia ambil nasi lemak. Oke, so nasi lemak ada apa? Karbohidrat, ada lemak lah kan. Nasi itu kan karbohidrat. Lemak itu kan dia letak santan kah, minyak kah, tidak pasti. Nasi lemak, so, pasti ada lemak. 1 biji telur goreng. Telur goreng sini ada protein, karena digoreng ada lemak lagi. 2 sudut makan kacang tanah goreng. Kacang tanah tuh protein, tapi digoreng tuh lemak lagi. 2 sudut makan ikan bilis goreng. Ikan bilis protein, tapi goreng lemak lagi. 1 sendok sambal tumis. Sini kita ada sambal tumis bawang, adalah lemaknya sebab ditumiskan, ada lemaknya, dan mungkin ada dia punya protein, dan mungkin ada dia punya karbohidrat sedikit, lebih kepada protein, atau inilah kan lemak. 1 sendok kangkung celora, ini sehat. Ini ialah sayur yang bekalkan mineral ataupun vitamin. Oke, nah bila kita membaca stimulus, ini kita sebut sebagai stimulus soalan. So, kita kena baca dulu ini sebelum kita jawab soalan seterusnya. So, ini fakta penting. Dia ini lari 10 km. Dia masih remaja. Oke. Jadi, soalannya apa? Berikan 3 sebab mengapa hidangan tidak sesuai dimakan oleh atlet. Oke, 3 kan? Dia minta 3. 1, karena masa pencernaan lama. Untuk lemak, protein itu mengambil masa yang lama untuk dicerna.
Risiko tidak selesa perut semasa bersenam nanti sebab belum cerna habis, sudah berlatih kan, so tidak selesa. Dan kuantiti makanan itu agak banyak menyebabkan proses pencernaan agak lambat. So ada 3 sebab. Tempo masa yang sesuai, kalau makanan berat seperti itu sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam. So kena nyatakan saja, so you just bagi tempo masa 1 markah saja pun. Cadangkan nih kata tugas baru, 3 ciri makanan yang sesuai dimakan. So 1 jam sebelum menjalani latihan ini dia punya hint 3 markah. So dia haruslah berbentuk cecair, indeks glisemiknya tinggi, maksudnya cepat dicerna, contohnya monosakarida lah kan, dan makanan itu tidak pedas. Dan yang ketiga, soalan yang kelima, oke, kata tugas baru takrifkan, ini kita memberikan takrifan, sosialisasi ke dalam sukan. So ini ialah individu yang melibatkan diri ke dalam sukan akibat pengaruh agen sosialisasi seperti idola, ibu bapa, abang ataupun rakan. Oke, kalau 1 markah saja sampai di sini pun kamu dapat markah. Kalau ini contoh, ini penguat kamu punya jawaban lah kan. Jelaskan 4 faktor persekitaran yang mendorong kepada penglibatan individu dalam sukan. So, 4 faktor kenapa seseorang itu melibatkan diri dalam sukan. So, 8 markah. Sejelaskan 4, panduan markanya 8. Jadi dia mesti ada fakta dan ada penjelasan. Ini fakta dan ini penjelasan. Ini fakta, ini penjelasan. Fakta dan penjelasan. Untuk dapat 8. Huraikan, kata tugas seterusnya ialah huraikan. Kata tugas 3 tingkah laku positif. 3 tingkah laku positif. So, apabila seseorang itu melibatkan diri dalam sukan, so, tingkah laku positif ini biasanya berkaitan dengan nilai. So, karena dia minta 3 tingkah laku positif, so, huraikan dan 6 markah. Jadi, huraikan 3 tapi markanya 6. Ini bermakna perlu ada fakta dan huraian. So ini ialah fakta dan ini ialah huraian untuk mendapat full mark 6. So 3 fakta dan 3 huraian. Seterusnya soalan yang ke-6, kata tugas nyatakan 3 sebab mengapa dan panduan markanya 3. So nyatakan 3, ini mudahlah kan. Mengapa jawatan kuasa pengelola sukan yang dilantik perlu mempunyai kompetensi yang tinggi dalam pengurusan pertandingan sukan. So yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, boleh meramal masalah, mampu menyelesaikan masalah, dan boleh menyusun jadwal kejohanan dengan baik. Ini contoh jawaban saja ya. Dan yang ke-6, 6B ini kata tugas jelaskan 3, tapi panduan marka dia 6.
Jadi kamu perlu ada, kalau 3 kehendak soalannya 3, panduan markanya 6, maka mesti 1 plus 1. So ini fakta dan ini ialah huraian. Fakta dan huraian, fakta dan huraian untuk mendapat 6 marka. Oke. Untuk 6C, kata tugas perihalkan 3 bidang pengetahuan. Ini ialah berkaitan dengan selain daripada kemahiran pengurusan keuangan, ya, maknanya kita tidak boleh sebut sudah yang berkaitan dengan keuangan dalam jawaban. Perihalkan 3 bidang pengetahuan serta kemahiran pengurusan sukan yang diperlukan seorang pengurus untuk menjayakan sesuatu pertandingan sukan. 6 marka, tapi dia minta 3 dan kata tugasnya perihalkan. So kita kena perihalkan selain daripada pengurusan keuangan. So yang pertama ialah pengurusan prasarana lah kan, sebab kita mau anjurkan pertandingan peringkat negeri. So prasarana sebagai fakta, kemudahan yang dijamin, selamat dan peralatan yang mencukupi sebagai huraian. Kemahiran pengurusan yang lain ialah berkaitan dengan keselamatan dan kepegawaian, maksudnya ialah mencari ataupun menyenaraikan personal ataupun pengadil ataupun petugas yang mencukupi dan mempunyai kemahiran. Oke. Dan seterusnya kita lihat soalan yang terakhir dalam STPM 2018 ini. Kita nampak ada lagi kata tugas nyatakan 3 dan marka 3. Apa yang mau dinyatakan? Kepentingan seseorang atlet itu mempunyai pengetahuan tentang kandungan nutrien. Oke. Kenapa perlu seseorang atlet itu tahu apa nutrien yang ada dalam makanan dia semasa bersukan? Yang pertama, sebab dia nyata, dan 3, mereka pun 3, so hanya bagi 3. 1, untuk elakkan dehidrasi. Kedua, sesuaikan diet dengan aktiviti sukan yang diceburi. Dan yang ketiga, menggalakkan proses pemulihan dari kelesuan dengan lebih cepat. Nyatakan 3, marka 3. And then nyatakan juga 3 faktor kenapa perancangan pemakanan itu diambil kira, mengambil kira keperluan tenaga dan jenis sukan yang terlibat. So 6 marka tapi 3, walaupun kata tugasnya nyatakan tetapi 6 marka. Dia minta 3 kan. So dalam situasi seperti ini nyatakan, walaupun hanya nyatakan, tapi perlu ada penyataan fakta, penyataan terhadap fakta. So ini masih lagi 1 tambah 1. Maksudnya ialah fakta dan 1 huraian. So contoh jawabannya yang pertama, dapat berlatih pada intensiti yang sepatutnya. Ini ialah fakta. Apa yang dihuraikan? Keperluan tenaga yang digunakan bergantung kepada jenis intensiti dan jangka masa aktiviti. So kalau kita lihat di sini dalam walaupun kata tugasnya nyatakan, tapi kalau dalam soalan esei, walaupun kata tugasnya nyatakan, dia masih lagi berpandukan kepada 1 tambah 1, yaitu 1 fakta dengan huraian. Oke, yang kedua, mengelakkan daripada kelesuan lebih awal. Dan yang ketiga, memastikan tenaga dibekalkan pada ketika ia diperlukan.
Oke, dan rasanya ini yang terakhir, jelaskan 3 tapi markanya 6. So, bila nampak begini mesti 1 plus 1. Menjelaskan 3 fakta supaya dapat 6 marka. Fakta itu mesti ada penjelasan. 3 perkara penting bagaimana pemakanan sukan dapat membantu seseorang atlet itu untuk cepat pulih selepas berlatih dan bertanding. So, 3 perkara penting ini hintnya kan. 1 ialah mengenal pasti nutrien yang perlu di toko kepada diet. Maksudnya ialah apa nutrien yang perlu. So, penjelasannya ialah tokokan nutrien diperlukan apabila atlet bermasalah untuk mengambil makanan yang lengkap. So, apabila kita menjawab jelaskan 3 dengan markanya 6, kita jangan ulang fakta di dalam penyataan. Jangan ulang fakta di dalam huraian. Maksudnya di dalam huraian kamu kena jelaskan kenapa mesti kenal pasti. Contohnya di sini, kenapa kita mau tambah penokok diet dalam kita punya pemakanan. Dia mesti memberi penjelasan kepada fakta yang kamu berikan. Mengenal pasti nutrien utama yang sesuai diambil. Jadi kenapa? Mesti mau ingat huraiannya ialah untuk menjawab lagi fakta kamu sesuai dengan tujuan pemulihan, karena setiap nutrien mempunyai fungsi tersendiri. Tengok, ini dia punya penjelasan. Mengenal pasti bentuk fisikal makanan. Bentuk fisikal makanan ini sama ada cecair kah ataupun pepejal kah kan atau gel kah, sebentuk fisikal makanan. Kenapa nanti kenapa itu adalah dia punya huraian. Mempengaruhi masa pencernaan dan pengosongan gester. Tengok sini faktanya dan di sini penerangan. Sebila Anda menjawab fakta, sentiasa ingat kenapa. Oke, that's all untuk hari ini. Saya harap penjelasan atau penerangan berkaitan dengan bagaimana kita menguasai kemahiran untuk menjawab dan memahami soalan-soalan di dalam kertas sains sukan STPM 966/1 ini, yang ada 3 perkara utama, yaitu kita menguasai kata tugas, apa keperluan kata tugas itu, kehendak soalannya apa, dan juga panduan markanya. Kemudian yang hujung itu, yang lain-lain itu adalah berkaitan dengan teknik Anda untuk menjawab. So, mungkin di sini saya boleh terangkan sedikit bagaimana cara yang mungkin Anda boleh gunakan apabila Anda menjawab soalan. Sebagai contoh, dalam soalan esai, kalau struktur biasa kamu terus jawab di dalam bahagian struktur. Kalau esai, yang pertama tulis dulu nomor soalan. Contohnya kalau soalan kamu menjawab soalan 5E, so tulis dan gariskan. Kemudian kalau jawaban itu memerlukan fakta dan huraian, so tulislah fakta yang pertama ialah contoh. Kita tengok contoh tadi. Contohnya bila kita menjawab soalan, kita tulis dulu soalan 7C, gariskan, kemudian tulis nomor 1, mengenal pasti nutrien yang perlu ditokok tambah kepada nutrien, dan gariskan. Ini menunjukkan ialah fakta kamu. Kemudian di bawahnya kamu tulis dot, point.
dan jawablah begini. Beginilah caranya untuk menjawab di dalam kertas jawaban untuk esai. Oke, jadi contohnya di sini dua jenis sosialisasi. Contohnya kan satu, sosialisasi ke dalam sukan. Gariskan dan di bawah ini kamu punya penerangan. Kemudian masuk yang kedua, contoh sosialisasi menerusi sukan. And then gariskan, dan ini ialah huraian untuk fakta Anda. So, ini ialah cara untuk menjawab. Dan ingat ya, sekali lagi diingatkan, bila Anda menjawab, katalah ini kertas jawaban kamu, sekiranya kamu menjawab soalan, contohnya soalan 5E, and then jawaban kamu di sini soalan 5B, and then jawaban kamu di sini, kamu nampak masih ada banyak ruang di sini. Boleh lagi jawab soalan 6, kan? Tapi jangan untuk nomor soalan baru, nomor soalan yang baru kamu jawab dalam muka surat yang baru. Jangan sambung dengan nomor soalan yang berlainan. Oke, so ini kertas jawaban baru untuk soalan 6. Contoh lah ya. Tapi kalau dia A, B, C pecahan boleh. Lepas itu tiba-tiba katalah soalan 5A, B, and then ada soalan C lagi kan, 5C, soalan 5C, and then jawaban kamu sekerat di sampai sini. Lepas itu Pak, di sini banyak lagi ruang kan, tapi jangan guna untuk nomor soalan yang baru. Gunalah helaian baru untuk nomor soalan yang berbeza, supaya nanti Anda mudah untuk menyusun kamu punya kertas jawaban. Oke, so all the best for you. Saya suka kata-kata Jim Brown ini, your life does not get better by chance, tapi it gets better by change. So kita perlu berubah. So untuk persiapan semester ini, all the best untuk kamu, dan buatlah ulang kaji walaupun secara alam maya. Oke, thank you.